اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Subhanallah, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan masih ada ya sahabat-sahabat yang berada di Malaysia khususnya dan di mana sahaja yang anda berada, dan mungkin ramai juga yang mengikuti siaran langsung ini daripada Mekah ataupun Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah. Jadi pada petang 2 Syakban yang sangat mulia ini, kan 2 Syakban, tinggal lagi lebih kurang 28 hari lagi menuju Ramadan. Itulah, subhanallah. Dan saya sungguh bahagia pada petang ini, di antara bentuk rahmat dan juga rezeki dan juga nikmat yang Allah berikan, saya dihimpit oleh 2 orang guru saya. Masya Allah. Ya Allah, kedua-duanya adalah guru saya. Rasa macam sebab kita ni kan banyak sangat kelalaian, dosa, kelemahan. Tapi apabila Allah memberikan kita boleh berdamping dengan orang-orang baik seperti Ustazah Muzayyanah dan juga Ustazah Su. Ustazah, saya minta maaf ya sebab Su ni ramai. Ustazah Suraya. Suraya. Sebab Suryani, Ustazah Suryani. Lepas tu ada lagi Ustazah lain. Ya, Ustazah Suraya. Subhanallah. Ini kan nama filem ada, nama drama ada, nama novel ada. Nama Suraya ni memang sebenarnya sangat glamour, masya-Allah. Jadi sudah tentu insya-Allah kebanyakan kita dah mengenali Ustazah Muzayyanah, kemudian Ustazah Suraya. Lepas ini insya-Allah ramai juga yang dah mengikuti, menjadikan Ustazah Suraya juga salah seorang murabbi, seorang guru. Dan insya-Allah saya pun bernekat dah ni. Kan bernekat ni dengan guru saya petang ni, saya memang muqaddimah saja, saya pengacara saja Ustazah. Insya-Allah nekat ini berjaya dicapai. Insya-Allah. Jadi sebagai permulaan, marilah kita sama-sama membuka majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, saya sebut tadi kiri kanan saya adalah guru saya, sahabat seperjuangan. Namun petang ini kita ada seorang yang sangat istimewa, yang mana beliau adalah guru kami bertiga. Guru yang mengajar erti kehidupan, erti ketabahan, mahalnya harga sebuah redha kepada ketetapan dan ketentuan Allah. Hasil daripada sebenar-benar redha, maka terhasillah sesuatu yang manusia yang sempurna zahir pun tidak mampu melakukannya, kerana hatinya telah dibasuh kan daripada sejak lahir dan menempuh pelbagai kesukaran. Subhanallah, wanita yang istimewa ini akan diperkenalkan oleh Ustazah Muzayyanah yang telah pun dekat dengan beliau. Jadi insya-Allah majlis seterusnya diserahkan kepada Al-Fadilah Ustazah Muzayyanah. Masya-Allah. Okey, Ustazah dah ada ni. Tak, ini Jajah punya. Ya, ni Jajah punya. Kan berebut dengan saya. Ustazah. Ya. Bismillah. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang daripada bumi Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah. Masya Allah, dirancang hanya secara dalam WhatsApp bersama dinda ku sayang Ustazah Asma Harun. Masya Allah,
kononnya pukul 4 pagi tadi waktu kami. Kononnya kan. Sebabnya nawaitu tu memang sentiasa ada. Tetapi Masya Allah kan, seperti Ustazah Zai selalu cakap, demi ummah kerana Allah. Moga Allah redha pada kita. Nak sebut ni pun sebab dan takut dah. Takut sangat tidak diredai oleh Allah. Jadi bila subuh tadi, lepas subuh Ustazah dapat bertemu curi-curi masa dengan Ustazah Asma'. Maka kami pun berbincang sesuatu. Dan hari ini kami sama-sama sibuk dengan program ziarah bawa jemaah. Okay? Alhamdulillah, tadi jemaah saya pun sibuk. Ustazah Asma' tengah live dekat Uhud. Kami tarik dulu. Pi sana dulu, jangan sibuk dengan orang dulu. Masya Allah. Lepas tu balik daripada Uhud, tengok Ustazah Asma' dah hilang. Jadi semua kita macam berebut-rebut nak mendapat satu manfaat. Sebab bukan semua kita kan dapat sentiasa, Masya Allah. Dan pada ketika menyebutkan macam ni, betapa ramai yang menonton hari ini punya fikiran dan kami sangat faham untuk sampai ke sini kan. Teruslah bercita-cita, teruslah berniat, teruslah berdoa tanpa henti. Sebab Ustazah sendiri sampai ke sini pun Masya Allah tak pernah bermimpi untuk sampai berulang kali. Wallahi tak pernah sama sekali bermimpi. Bercita-cita pun rasanya tak pernah sebab sedar diri. Tapi bila tahun 2008 pertama kali dijemput Allah untuk menunaikan ibadah haji, maka saat itu tak pernah berumrah sebagainya, tapi menerima dengan sangat syukur sebab rayuan diterima oleh pihak tabung haji untuk menemankan mak dan ayah ustaz sebenarnya. Okay? Sangat muda lah masa tu, Alhamdulillah. Dan buat rayuan tapi duit dalam tabung haji tak cukup. Belum 30 lah maksudnya. 30 lebih dah. Lepas tu jangan tanya sekarang umur berapa. Sekarang nampak macam 30 lebih lagi. Kan macam 30 lebih lagi. Jadi Masya Allah ketika sampai di sana, sahabat-sahabat muslimin muslimat, tak ada benda lain, hanya niat. Seronok rupanya sampai dekat Mekah Madinah ni. Apa yang kita rasa. Nak sangat bagi semua orang merasa apa yang kita rasa. Saya bermula dengan adik-beradik saya sendiri. Sebut namanya satu persatu dan minta supaya berulang kali sampai ke sini. Rupanya bila sekarang ni dapat menyantuni Duyufur Rahman, Masya Allah. Tak tahu yang mana Allah angkat. Cumanya taklah berdoa dalam solat saja. Kita kadang-kadang berdoa hanya dalam solat saja kan, nak buat solat hajat lah, itu saja yang kita faham. Nak bertaubat, solat taubat. Itu yang silapnya, nak bertaubat masa solat taubat saja. Nak berdoa buat solat hajat khas. Sedangkan apa yang kita lalui, apa yang kita nampak budak-budak kecil, nanti mudah-mudahan semua anak-anak buah aku dapat ke sini ni. Nampak orang remaja, mudah-mudahan adik-beradik kita ketika itu kena sentiasa terlintas, teringat. Jadi sampai hari ni rasa macam sampai bila yang mana satu doa tu yang diangkat Allah. Mungkin kita sampai tengah basuh pinggan, kita tak tahu, tapi hati kena sentiasa bersih, niat apa. Dan saya ingat lagi Ustazah Asma' masa tu pertama kali saya datang tu, mana ada handphone macam ni, tapi saya bawa video cam tu. Memang tak boleh bawa sebenarnya, tapi saya tolak mak Ustaz Azwan pakai wheelchair macam ni. Belakang ni ada poket. So saya letak kasut mak dan letak video cam tu kat belakang. Ya Allah Tuhan, tak ada niat lain. Selama ni adik-beradik duk tengok live daripada Mekah kat TV. So saya nak tengok daripada CD. Masa tu pasang CD kan. Saya nak buat CD banyak-banyak nak bagi dekat adik-beradik. Supaya apa? Bila mereka tengok yang kita berada di situ, semua orang akan berniat, aku nak pergi juga, aku nak pergi juga. Jadi kita niat macam tu. Dan pada petang ini sangat istimewa. Di sebelah kanan Ustazah ni, anda boleh rujuk Facebooknya Yusniza Yaziz. InsyaAllah sahabat-sahabat akan rasa terawat jiwa dengan penulisan beliau. Dan untuk makluman, insya-Allah tak lama lagi Yusniza Yaziz akan jadi penulis yang insya-Allah orang baca hasil karyanya. Sebab Ustazah dah berbincang dah dengan PTS Publication insya-Allah untuk mengenegahkan tulisan-tulisan beliau di FB. Macam mana Ustazah kenal Yus? Dan macam mana Yus boleh sampai di sini? Sahabat-sahabat, para penonton, petang ni seperti Ustazah Asma' sebut, kami bertiga belajar daripada beliau. Betul. Hakikatnya, wallahi. Sebab bermulanya bulan lepas, Al-Fawaz Travel bawa seorang pakcik OKU. Pakcik tu Asma' adalah yang meniaga sambal-sambal depan Sogo. Masya Allah. Saya duduk depan Sogo tu, saya interview dia. Betul ke pakcik ni nak ke Mekah? Betul Ustazah. Walaupun dia OKU penuh. Okay, maknanya dia, saya kata ya Allah, hajat dia boleh solat duha tepi-tepi LRT, tak tinggal benda-benda sunnah, apatah lagi yang fardu. Jadi kita dengar, Masya Allah, orang macam ni bercita-cita nak ke Mekah. Saya kata, pakcik, kalau saya bawa, pakcik nak. Saya nak sangat, tapi macam mana saya nak pergi? Betul. Saya tanya dia sebab masa tu kemampuan saya hanya nak bawa dia seorang. Bukan saya, sahabat-sahabat, tapi sahabat-sahabat Ustazah lah. Kan dengan duit tabungan, sehari RM1 saja.
Subhanallah, jadi dia dapat pergi seorang tanpa peneman. Sebab dia walaupun dia kaki dia kira macam tak berfungsi, tapi dia boleh dibantu dengan berdiri sekejap. Jadi ketika dia dah pergi umrah 11 Disember tempoh hari. Kami bila menonton melalui video yang sahabat-sahabat kami share, memang kagum sebab ada orang dukung dia sebagainya, tapi dia masih boleh berdiri. Okey. Ketika saya bertemu dengan beliau depan Sogo, masa tu Ustazah nak ke utara, program di utara. Program Ustazah di utara tu dihadiri oleh seorang yang saya sebut ketika itulah Facebook saya dihujani dengan kalimah mengesot di dunia, berlari di dalam syurganya Allah di akhirat. Masya Allah. Kenapa Ustazah tulis macam tu? Sebab saya belajar daripada mereka. Okay? Kalau ada, insya-Allah Jaja boleh tag Puan Ayu kita. Seorang yang sangat hebat, pegawai besar dalam kerajaan. Rupanya kaki dia kena potong masa dia lepas SPM dulu. Dua-dua. Masya Allah, ketika tu dia nak jadi guru. Guru ke nurse tak silap saya. Tapi lori langgar, 2 tayar atas lutut, sahabat-sahabat. Ketika itu mak dia nak bersalinkan adik bongsu. Jadi bapa sibuk dengan mak yang nak bersalin. Dia diuruskan oleh abangnya di hospital. Okay, sorry terbalik. Bapa dia uruskan dia. Abang tu tengok mak dekat hospital. Jadi potong kaki dan sampai sekarang dah 28 tahun dengan kaki palsu, tapi kerjanya mengalahkan orang lelaki. Masya Allah. Sampai hartanya mengalahkan kita. Itu saya buat sebagai nada bergurau. Kata kita pun tak ada rumah sampai beberapa biji macam dia. Tapi Allah muliakan. Dia kata, Ustazah, rezeki Allah pada saya mencurah sangat. Syaratnya syukur dengan apa yang Allah bagi. Kaki tak ada lah. Tapi Allah bagi. Balik daripada utara tu, Ustazah Asma, Ustazah Su, singgah pula saya ziarah seorang guru yang 17 tahun berkhidmat. Tapi dia pencen awal sebab dia ada masalah saraf, pun mengesot ke bilik air. Saya kata, kenapa Allah jumpakan dalam tempoh sebulan ni orang-orang macam ni? Kan lepas tu, walaupun dia mengajar di sekolah, hanya mengajar di tingkat bawah. Lepas tu dia berjalan, memang sakit saraf. Sekarang ni pendek ceritanya memang duduk atas lantai saja, dah tak boleh berfungsi kaki tu. Pun bercita-cita nak ke Mekah. Terakhir balik daripada utara tu saya singgah di Batang Tiang, Perak. Bagan Tiang, Batang Tiang. Bagan Tiang, Perak, rumahnya Yusni Zaya Aziz. Masya Allah, kenapa? Sebab saya selalu terbaca nukilan-nukilan dia teringin nak pergi Mekah. Kan, Masya Allah. Jadi saya ziarah dia, saya kata macam mana orang macam Yus ni nak pergi. Kan kita manusia selalu fikir macam tu. Selalu bersangka-sangka. Bila tengok dia, hati saya, ni hari ni nak cakap terus terang dengan Yus ni. Tengok dia dalam keadaan tu, macam mana dia nak pergi ni? Mustahil. Saya kata, sebab apa saya nampak Pak Cik Azmi masih lagi boleh berdiri. Walaupun dia lembik bila berdiri tu, tapi tak adalah macam beban sangat. Tapi bila Yus cakap, minta maaf Yus sebab Yus pun dah share cerita ni. Istilah Yus cakap dekat Ustazah masa tu, Yus hanya boleh duduk dalam keadaan kuat dengan kaki katak sahaja. Macam tu. Kalau kita istilah duduk W lah. Melunjuk kaki pun dia akan tak kuat. Kan? Jadi yang paling Yus selesa setakat ini, Yus meniarap. Sahabat-sahabat bayangkan macam mana. Kan jadi Ustazah kata, Yus nak pergi Mekah, Yus nak sangat pergi Mekah. Tapi macam mana Yus nak pergi seorang? Masya Allah. Ustazah kata, Ustazah nak bawa mak Yus sekali. Saya tengok mak Yus pun, hati pula berkata lagi, Ustazah, macam mana makcik ni nak bawa anak macam ni? Tapi saya kata, Yus kena bawa seorang lagi. Ustazah cuba juga bawa. Lepas tu bagi dia berfikir. Dalam tempoh dia berfikir tu, saya tak jumpa pun satu kalimah dia yang mengatakan tidak mahu pergi, takut menyusahkan orang ke apa. Bila hati dia nak, saya yakin. Siapa aku untuk bersangka-sangka sebab tuan badan ni yakin. Betul. Walau dalam keadaan macam tu. Nekat. Sangat positif sahabat-sahabat. Jadi anda jangan, aku tak ada duit, aku orang miskin, mustahil aku sampai kat Mekah. Kita pandang Yus sebagai pelajaran kita hari ini. Masya Allah kan. Jadi saya serahkan kepada penceramah yang sebenar. Betul. Ketika didatangi oleh Ustazah Zai, sampailah ke tarikh Yus. Dan petang tadi saya ziarah Yus untuk cerita berita gembira. Yus nak jumpa tak Ustazah Asma?
Ustazah Asma tahu tak, dia tengah meniarap tu. Dah, wajahnya sangat ceria. Termasuklah pembantunya, termasuklah maknya semua. Jadi saya kata, oh, mana maknya? yang tu nanti kita panggil mak sekali. Masya Allah. Dengan mak tehnya. Tu mak teh, tolong sekali. Mak teh datang dengan pak teh, mak penakan Yus dengan anak dia seorang. Jadi alhamdulillah Allah atur cantik. Patut bayangkan Yus hanya dengan mak, macam mana nak bantu? Ustaz Azwan duk tengok Yus macam ni, sahabat-sahabat, nak tolong, geram nak tolong ni. Memang abang boleh tolong, doktor lelaki boleh tolong perempuan, tapi kita takut Yus tak selesa. Sebab tu, sebab apa saya kata Yus tak selesa, Ustazah Asma, Ustazah Su? Saya sangat percaya Yus adalah wanita solehah, Masya Allah. Kan? Yus memang macam ni sahabat-sahabat, walaupun dia tak pernah keluar rumah dia dengan berniqab, qiyamul lailnya tiap malam, puasa-puasa sunatnya. Saya malu dengan Yus. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu, kita percaya Allah kabulkan doa Yus. Dan yang petang tadi saya ziarah Yus nak, patutnya besok saya nak ajak dia live dengan sahabat-sahabat Latahzan. Bila dia nak teruja, saya nak menggembirakan Yus. InsyaAllah moga Allah gembirakan kita pula. Jadi sebab Ustazah Asma nak live dengan Ustazah petang ni, makanya Ustazah pun ajak Yus sekali. Jadi takut kena marah dengan Ustazah Asma, awal-awal lah bagi tahu. Kan? Awal-awal Asma ada special, orang special hari ni. Jadi ceritalah kat dia sikit tadi sebelum kita live. Masya Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tidak ada yang mustahil, berulang kali Ustazah sebut. Sebab bila Yus kata nak jumpa Ustazah Asma, maka petang inilah kami hadiahkan. Anda dengarlah daripada mulut Yus sendiri. Sebab Ustazah mengalirkan air mata petang tadi. Bila Yus kata, ketika dia sampai ke Masjid Nabi, kami mula-mula masuk Masjid An-Nabawi 1 Syakban hari Jumaat. Pertama kali. Okay, 1 Syakban hari Jumaat. Yus dalam tempoh hidupnya, itu pertama kali rupanya dia masuk ke masjid. Bukan dia tak mahu. Itu yang buat saya kata, ya Allah Yus, Ustazah tak sangka. Petang tadi baru Ustazah tahu. Pertama kali dalam hidup dia sahabat-sahabat, Yus lebih kurang bayi Ustazah 40-an awal. Masjid di Malaysia pun tak pernah pergi dengan OKU dia. Jadi Yus, sahabatku sayang, Masya Allah. Ceritakan dengan kawan-kawan perasaan Yus sampai sini. Subhanallah. Saya akan Assalamualaikum semua. Sebab saya cakap, semenjak datang sini, memang banyak menitiskan air mata kat sini. Tak tahu nak cakap macam mana perasaan, ya Allah, sebab tak tahu nak cakap macam mana, ya Allah. Teruskan, insyaAllah. Pertama kali masuk Masjid Nabawi, itulah masjid pertama yang masuk. Umur 43 ni. Ya Allah, tak pernah sangka, ya Allah, tak pernah sebelum ni. Selalu juga minta kepada Allah, ya Allah, jemputlah aku datang ke rumahmu, ya Allah. Kena jadi tetamumu, ya Allah. Jemputlah aku dengan caramu, ya Allah, pada waktu yang tepat, ya Allah. Dengan caramu, Engkau Maha Berkuasa, ya Allah. Maafkanlah, ya Allah. Sungguh Allah memaafkan. Alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Ustazah nampak daripada air mata Yus dan suara Yus, sahabat-sahabat. Kalau kita orang yang putus asa dari rahmat Allah, rasanya kita tak akan berdoa macam tu. Jemput aku dengan caramu, ya Allah. Hanya orang yang berilmu. Ustazah Asma, Ustazah Su, SPM-nya sangat cemerlang, maka melayakkan beliau untuk masuk ke UM, tapi hanya 2 bulan bertahan. Kerana apa? Ayahnya, maknya terpaksa berkorban, berpindah daripada kampung. Masya Allah. Jadi saya kata hebatnya. Jadi ketidaksanggupan ialah nak menggendong dia, nak bawa ke kelas. Tahulah universiti kampus jauh-jauh kan. Masya Allah. Hanya bertahan 2 bulan. Balik dia mengajar tuition. Maknanya hidup bukan meminta-minta, bukan merempat. Sebab dia ada ilmu dan penulisan dia. Anda bacalah. Lepas ni Yusniza Aziz punya Facebook banjir lah. Sebab sebelum Yus bergerak ke sini, di KLIA ada hamba Allah, sahabat-sahabat kami menghadiahkan tab dekat Yus, suruh jadi wartawan untuk menulis. Tapi sampai sekarang Yus belum boleh lagi sebab Yus kata, Yus, saya malu nak dengar Ustazah. Dia jawab tadi, kenapa Yus tak start menulis lagi? Saya nak fokus beribadah. Masya Allah. Teruskan, insya Allah. Allah.
Tak tahu cakap apa susah sebab. Allahu Akbar, Masya Allah. Kita lusa ni nak pergi masuk Mekah, Yus nak buat umrah buat pertama kali. Tapi sejujurnya Ustazah sendiri Yus baru tahu petang tadi yang saya rasa sangat tersentuh walaupun saya dah jumpa Yus beberapa bulan lah lepas. Sangat tersentuh bila Yus kata ini pertama kali dalam hidup dia dapat masuk masjid. Betul. Ustazah pun baru tahu. Betul. Saya baru tahu tadi petang tadi masa nak bagi tahu live dengan Ustazah Pertama Asma. kali. Mungkin saya boleh tanya soalan silakan. kepada Kak Yus. Bagaimana ya Kak Yu menempuh 42 tahun hidup di atas muka bumi Allah dengan sentiasa redha setiap kali apa yang Kak Yus nak buat tetapi tak dapat. Tak dapat buat. Belajar tu pasal aku dengan keadaan diri tak boleh diteruskan. Nak masuk masjid menahan tu selama 42 tahun. Apakah kekuatan yang macam Ustazah Muzainah sebut tadi tu kan, yang mengesok di dunia mudah berlari. Yang kita takut kita yang berlari di dunia ni akan mengesok dia. Lepas tu nanti saya memang nak minta Ustazah Su kupas pasal Ustazah Su sebut tadi tu. Doa yang antara paling tepat tu bila waktu kita terdetik turun berdoa, nanti Ustazah Su kupas ya. Jadi Kak Yu, semoga Kak Yu boleh bagi semangat sebab ramai orang hidupnya berputus asa dengan rahmat Allah dan sebagainya. Silakan. Subhanallah. Okay, kekuatannya yakin pada janji Allah dalam Quran dan janji Rasulullah. Yakin betul-betul dengan itu, insyaAllah. Itulah semua kekuatan saya mengarungi keperitan hidup ini. Masya Allah. Itulah yakin dengan janji Allah dan janji Rasulullah. Kak Yu yakin tu dari segi janji apa? Janji apa yang Kak Yu berpegang tu sampai kuat? Balasan untuk orang yang sabar. Masya Allah. Ya. Wa Balasan, basyiris sabirin, Masya Allah. balasan untuk orang yang bersyukur serta bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Sangka baik dengan Allah. Apa Allah bagi kat kita walaupun kita rasa sangat perik, itu Allah akan bagi banyak kita nanti. Akhirat kelak. Betul. Itulah. Sebuah pengalaman kan. Ya. Betul. Dan mana mungkin datang yakin tanpa ilmu. Betul tak, Betul. sahabat-sahabat? Mana mungkin datang yakin tanpa ilmu. Ya, Sebab betul. Yus, walaupun macam ni sahabat-sahabat, ya Allah, kalau nak kata majlis ilmu tu jangan katalah. Kita live pagi dia ada, petang ada, malam ada. Masya Allah. Dengan guru-guru lain, kadang kan Yus jujur je ni. Ni Yus tulis daripada mana pula ni kan? Rupanya guru-guru lain. So Ustazah fikir, kuliah Ustazah dia tulis kuliah padahal hari yang sama. Macam mana? Sebab tadi ngorak juga Mak Yus. Nanti kita panggil sekejap. Cik Bila masa Yus menulis, bila dia menulis tu Ustazah, dia tak dengar dah apa kita cakap. Ingat nak habak Yus degil ke apa. Tapi maknanya penulis memang macam tu. Dia dengan dunia dia. Dia memang fokus menulis. Sebab saya fikir, macam mana dia boleh menulis? Kuliah Ustazah dia tulis. Kuliah ustaz-ustaz lain, ilmu dia. Jadi sebab tu dia datang yakin sahabat-sahabat. Dia jumpa ayat Quran, dia jumpa hadis Nabi. Masya Allah. So kita nak tiru Yus. Macam mana kita nak kata, aku pun nak yakin macam tu. Tak mungkin datang yakin tu tiba-tiba tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Sebab itu Kak Yu boleh sebut tentang syurga, kan, tentang janji Allah, kerana semua perkhabaran tentang janji Allah itu dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, disampaikan oleh lisan-lisan para ilmuwan, para alim ulama. Betul lah, keyakinan itu bukan pada lidah kan. Laisal imanu bitamanni, iman ataupun yakin itu bukan angan-angan, bukan omongan kosong. Walakin ma wuqira fi qalbi, tapi apa yang diyakini di dalam hati, wasaddaqahu amaluhu, dan dibuktikan dengan perbuatan. Dan saya sebenarnya kan nak tahu lebih lanjut Kak Yus, apa yang Kak Yus tak boleh buat, dan sebenarnya apa macam kita Ustazah, kita boleh buat macam semua benda lah boleh buat. Cuma saya baru mengenali, jadi apa keterbatasan dan apa je yang boleh dibuat. Apa Yus je yang cerita boleh dibuat? daripada awal macam mana. Sebab ayah Yus meninggal, so Yus rasa macam down sangat sejak kekuatan dia tu, ayah tu meninggal, yang banyak membantu dia sebelum ni. Yus boleh cerita kot. Okey, lepas arwah ayah meninggal, Mama lah yang bantu Yus. Mama lah. Jadi orang yang hebat kan, tidak ada orang yang Ya, bahkan yang paling betul. hebat itu adalah seorang itu. Itulah Mama. Betul, itulah Mama. Memang Kak Yus lahir macam ni. Ya, betul. Maksudnya kelainan upaya dari sudut apa? Tak, Daripada paras mana tak boleh paras bawah kaki memang tak boleh jalan daripada kecil. daripada kecil. Ya, lepas tu tangan pun memang tak kuat. Yus tak boleh pegang kuat.
Okey. Sebab tu nampak lemah. tangan tadi tu macam tak boleh nak hulur. Betul. Betul. Okey. You sejuk sahabat-sahabat. Kami bagi baju bagi panas Baju Ustazah Suraya. Ambil berkat Ustazah Suraya. Berkat Tapi amin. menulis tu memang dengan jari. Dengan jari. Sekarang ni Ustazah, you solat sambil baring, dengan baca ilmu sambil baring, menulis pun sambil baring. Macam ni ke menyarap? Mengiring dengan baring terlentang macam tu, atau dengan menyerap macam tu je. Bangun duduk tak boleh dah lama, sebab pinggang dengan kaki tak kuat dah sekarang. Cuma bangun duduk dalam bilik air lah, berwuduk, mandi macam tu. Jadi macam ke bilik air apa semua tu mama. Sekarang buat sendiri-sendiri, menyuluh pelan-pelan, menerap menyuluh pelan-pelan. Masya Allah. Sebelum-belum tak nak menyusahkan mama lah. Mama dah banyak jaga daripada lahir sampai Itu sekarang. kita panggil mama. Masya Allah. Kita ni Ustazah, kalau malam padahal sempurna ni kadang-kadang beratnya nak angkat selimut untuk tahajud kan. Beratnya nak menuju ke tandas, tapi mengesot menyuluh-juluh. Saya tengok rumah dia Ustazah. Saya tengok rumah dia tak tilam di bawah bilik air yang iyalah dia buat khas untuk use dengan keadaan tandas macam mana. Saya berfikir lagi. Minta maaf Ustazah share use sampai bila Ustazah balik tu saya fikir pasal use. Nanti tandas macam mana, dekat kapal terbang macam mana. Lepas tu hari ni di hotel kalau kita pergi bilik use, katil ni diturunkan satu. Ni sahabat Linda pembantu dah senyum ketawa ni. Apa saja yang mudah bagi use. Rupanya Allah Maha mengatur, masya-Allah. Boleh je tilam tu ditarik berhampiran dengan pintu bilik air. Jadi setakat itu Yus boleh uruskan diri sendirilah, pergi toilet semua. Mengesot sambil duduk ke? Menyap menyuluh masuk. Sebab tu dia guna bahasa menyuluh tu. Menyuluh masuk bilik air. Puan sekalian, saya duk bayang macam faham tak? Mengesot sambil gini-gini sambil duduk. Rupanya bayangkan kita duduk menyarap menuju ke tandas dalam keadaan menyarap. Puan sekalian. Kalaulah dia menggunakan tangan untuk buang air macam mana? Dah masuk, dah menyuluh masuk bilik air, lepas tu barulah bangun duduk. Pegang kena pegang Sangat sesuatu. berpelan-pelan dan tandasnya pun dia buat untuk dia lah. Jadi saya fikir datang ke sini macam mana. Jadi alhamdulillah Allah bagi ilham daripada saya bawa Pak Cik Azmi yang OKU sebelum ni. Yang tu dia pernah duduk pondok. Lagilah saya, ya Allah Tuhan, orang cacat pernah duduk pondok urus diri sendiri. Saya tanya dia, Pak Cik nak pergi umrah ni, tak bawa siapa-siapa, Pak Cik boleh ke? Tapi orang yang nekat kan. Saya pernah duduk pondok 6 bulan, saya boleh urus diri sendiri. Takkan saya tak boleh. Saya cuma tak mampu nak pergi Mekah je. Ustazah bawa lah saya, nanti insya-Allah saya tak urus. Saya tak akan nyusahkan orang. Jadi dia tunjuk tandas dia beli dekat farmasi, memang macam baby tu kan. Beli. Saya kata, sampai macam ni sekali supaya dia minta maaf sebut. Nak buang air semua dekat situ, dekat lantai, tapi nanti dibersihkan tanpa ada bekas, dia jiruskan dekat dalam tandas. Ustazah tak pasti, tapi Ustazah cerita dengan Yus ini plan A, plan B, dan Yus pergi Google cari sendiri semua, Masya Allah. Jadi Ustazah hanya berbekalkan doa, ya Allah, Engkau yang jemput dia, Engkau lah permudahkan dia. Dan tuan badan sendiri sekarang melihat, macam dia cakap tadilah, sahabat-sahabat tadi kami bawa ke ziarah kan. Jadi kita hadkan pergerakan Yus. Cuma dia dapatlah melihat Jabal Uhud semua. Alhamdulillah. Allah jemput. Allah membawakan satu contoh yang sebenarnya dah dilentur daripada sejak lahir. Untuk kita kenal dalam beberapa minit. Ya. Tapi tamparan yang sangat kuat kepada kita yang sihat tubuh badan. Kita sebenarnya tidak buat sehabis baik dalam hidup kita. Sangat. Sebenarnya kita tak buat sehabis baik dalam ibadah kita. Tak buat sehabis baik dalam pekerjaan kita. Tak buat sehabis baik. Sebab Allah dah beri kita kesempurnaan. Subhanallah. Dan contoh ya, minta maaf lah ya, sahabat-sahabat yang berada di Mekah, di Madinah, terutamanya yang sedang berada di tanah suci ataupun yang pulang. Sekarang ni kita diuji dengan SOP yang mana bagi lelaki agak mudah masuk Raudah, kebanyakannya boleh masuk. Tapi wanita yang hari ini diuji datang walaupun untuk kali pertama tak pernah masuk Raudah, kemudian maaf ya saya kaitkan terus dengan perkara ni, masing-masing seolahnya memberontak, seolahnya rasa malu untuk balik Malaysia, tak dapat masuk Raudah. Kita faham perasaan keinginan, tapi kita kena ingat bila kita datang ke sini kita sebut apa, nak pergi umrah, bukan nak pergi Raudah Ustazah. Betulkan balik niat, tujuan apa kita datang, untuk menunaikan ibadah.
Dan mungkin kerana sifat sabar dan redha kita terhadap apa yang Allah tidak beri, itulah yang Allah berikan pahala yang berganda berbanding dengan apa yang kita dapat buat, apa yang kita hajatkan. Jadi di sini Masya Allah, Allah datangkan seorang manusia yang sangat hebat, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sifat redha dan sifat syukur yang luar biasa. Dan saya sebenarnya nak jemput yang kita muliakan, seorang ibu yang hebat yang telah mengandung dan melahirkan seorang insan yang istimewa ini. Saya jemput kepada mamanya, panggil mama ya. Dan apa ni, saya rasa kena duduk situ. Mama duduk sini. Boleh sebelah ni boleh kot? Tak. Mama duduk sebelah ustazah. Masya-Allah. Jemput mama. Boleh. Meh. Subhanallah. Kalau kita sebut apa ni? Ustazah ada sini. Tak. Sebab ni saya nak duduk bawah. Subhanallah. Saya paling comel kan, saya kena duduk bawah. Aku sedar diriku ini. Ya. Orang lain nanti sesemut lah, Masya-Allah. kerengga lah. Subhanallah. Kalau kita kata apa ni, ini adalah contoh wanita yang sabar, syukur dan redha. Ya. Boleh. Sini. Boleh mah. Jadi sudah tentu dia telah dibentuk dan dilentur. Boleh saya duduk tepi ni ya? Sudah tentu dia telah dibentuk dan dilentur oleh seorang ibu. Ibu yang sangat hebat. Ya, sehingga seorang anak Mampu untuk betul Ustazah Su. Lepas tu sebelum si anak sabar dan redha, sudah tentu si ibu ayah sabar dan redha saat menerima lahirnya anak syurga, anak istimewa. Jadi sila Ustazah. Masya-Allah, ketika mula-mula Ustazah jumpa dengan Mama Yus, macam mana mula-mula dari lahir ke? Memang dari lahir, mula-mula tak perasan, tapi bila macam tak sama perkembangan dia macam anak orang lain, jadi mereka dah mula menerima kan. So macam mana agaknya, sebab Yus bukan anak tunggal, bukan seorang, ada anak yang sempurna kan cik. Bila menerima Yus Niza, boleh. Anak sulung. Anak pertama Allah kurniakan terus. Satu ujian dan bersamanya amanah, bersamanya anugerah. Selepas berapa tahun kahwin? Kahwin berapa tahun? Yang tu lupa. Dapat Yus, Masya-Allah. Sebab benda tu penting, sebab macam mana kita boleh belajar redha. Mungkin setahun, 2 tahun tetap dapat anak kan. Lepas bertahun. 2 tahun. Lepas tu lama juga menunggu. 2 tahun. Itulah kita kata macam nak untuk Menambah lagi menambah sabar. dapat tengok macam ni pula anak kan. Lepas tu bila dapat macam tu pula. Dan Ustazah kita lah selalu didatangi dengan macam tu. Saya dah lama dah nak kena zuriat, tiba-tiba bila keluar macam ni. Ada juga yang macam-macam try untuk dapat anak, tiba-tiba 3 orang diceraikan oleh suami. Jadi datang jumpa kita, menyesal saya kalau tahu macam ni, tak payah ada anak. Kenapa ya sahabat-sahabat kita ada macam tu? Minta maaf sebut. Selain kita cerita pasal iman, ilmu. Tolonglah contohi Yus Niza, sebab tak pernah jemu dengan ilmu. Padahal ilmu yang dia dengar tu saya yakin ulang berulang. Ustazah Asma cakap tu, Ustazah Suraya cakap tu, Ustazah Azizah cakap tu, ustaz-ustaz kan Yus cakap tu, sampai dia boleh olah semua. Jadi ilmu. Saya akan jealous sangat dengan orang yang boleh masuk majlis ilmu, pergi ke masjid-masjid. Masya-Allah, Allahu Jealous. Akbar. Ya, betul. Subhanallah. Sebenarnya sekarang yang sedang menonton kita lebih kurang 4,000 juga. Dan 4,000 campur dengan TikTok, campur dengan ni, kita pun rasa macam ajaib sebab sekarang di Malaysia pukul 12 lebih. Betul. Pukul 12 lebih. Jadi bagaimana ya Allah telah memilih kalian untuk hadir pada waktu yang begini, kerana asbab adanya ciptaan Allah yang Allah dah lentur, dah bentuk luar biasa ni. Jadi kita nak tanya si ibu kan, panggil apa, panggil mama boleh Masya-Allah. Bertambah hari ni anak. Itulah ramai anak ni, dah tua-tua anak ni. Mama, macam mana saat yelah 40 tahun lepas, bukan ada ceramah yang banyak macam ni kan. Zaman tu ada ustaz-ustazah duk cakap pasal sabar, pasal redha. Zaman-zaman tersebut majlis ilmu pun tak ada kan. Jadi macam mana bila menerima tu, dari segi ilmu ke apa ke untuk menerima, dan seterusnya mungkin mama boleh cerita bagaimana boleh meneruskan membesar. Ada tak ujian dan cabaran yang mungkin kata-kata manusia yang sebut
Yelah kan zaman tersebut Ustazah, Suami pula mesti ada kekuatan suami. tersendiri. Lepas tu kadang ada orang yang jahil, kadang mungkin kata satu yang buruk lah bila lahirnya anak-anak yang sebegini dan sebagainya. Kalau zaman sekarang ada media sosial, orang AKU memang diterima dengan baik. Tak ada dah orang kata adalah satu tanda-tanda yang tidak baik dan sebagainya. Jadi mama beri contoh, kongsikan pada ibu-ibu di luar sana. Ilmu kat kita Masya orang. Allah. Macam mana nak jadi orang yang macam mama. Ya, Masya Allah. Nak buat macam mana kan, terima jugalah. Dah jadi macam tu. Nak cakap. Tak apa mama. Tak apa. Macam barat-barat. Suami kerja, suami kerja masa tu. Masa Yus lahir suami tak kerja. Kerja. Buat bendang. Ustazah Asma, sebelah rumah Yus adalah bendang yang menghijau. Ketika Ustazah datang dengan sahabat-sahabat tim khidmat, Ustazah cari mana pergi depa ni. Rupanya berlari-larian di bendang. Orang KL datang. Ustazah dah bersembang dengan Yus. Mana budak-budak ni rupanya duduk dekat tepi. Memang rumah dia betul-betul tepi bendang. Memang rindu nak pergi rumah Yus lagi. Masya Allah. Ustazah pergi Asma. InsyaAllah kita akan pergi Betul. buat Masya Allah. dokumen. Kira dia lahir tu, umur 3 bulan ni, siapa tak orang tak menyerap lagi. Kan heran, tak menyerap. Perasan Kenapa ke? tak menyerap? Terlentang. Terlentang tu. Duk dia kata, siapa lah ni tak menyerap apa pun. Cuba bawa, dia kata terapi buat ni lah kan. Buat terapi mengurut sama. Bawa pi sampai umur dia 6 tahun. 6 tahun kan masuk sekolah. Masuk sekolah tadika. Masih tak Masa tu dia berjalan. tak jalan. Tak berjalan. Duk dukung. Pergi mana-mana dukung. Bawa pergi. Masa tu Mama dah dapat anak lain? Dalam tempoh 6 tahun tu. Ada dah. Maknanya dah hantar Yus pergi tadikas pun dah ada anak lain. Bertambah lagi beban kata kan. Hantar tadika tu, dah kan dia tak boleh berdiri, tak boleh apa macam tu. Dukung. Mau pergi sekolah taklah jauh sangat. Termasuklah masa pergi UM ya. Oh, yang pergi UM dulu mama yang urus, arwah papa jaga adik-adik. Masa tu adik yang kecil, yang bosor tu baru tadika. Ya. Yang Masya Allah, yang berdua dah Pernah tak mama rasa macam down ataupun rasa macam Putus asa. macam ya Allah kenapalah beri macam ni Rasa penat lah ibaratnya. Pernah tak rasa Tak penat? ada lah. Tak ada. Sebab kan anak seorang. Itulah satu-satunya mak. Masya Allah. sampai menguruskan bila sangat besar pun kan mungkin lagi berat, lagi susah apa semua, tak ada rasa macam beban. Tak ada lah. Masya Allah. Lihat dia sebut tak ada tu bukan pada lidah, dengan wajah. Kita ni kan kadang-kadang Ustazah mungkin Mukluk je kata. ya, Dalam hati. dalam hati lain. Lepas tu dapat anak semua sehat, tapi kadang-kadang lemah dengan ujian, merungut banyak. Kadang-kadang dapat exam pun dapat nombor belakang-belakang pun. Ya Allah. Betul. Masya Allah. Senyum je mama. Kita dah melalui dulu dah dia kata kan. Masya Allah. Malu kita dengar. Gamaknya kan dia sulung seorang. Jadi tak apa saja. Tak apalah. Terima je lah kan. Dan Allah susun cantik maknanya ada masa untuk Yus dukung pergi tadika. Masya Allah. Dukung. Sekolah rendah habis sampai SPM lah Yus Tapi memang duduk sekolah dekat-dekat rumah je lah. Lepas tu tak sangka dapat masuk dapat tawaran universiti pula. Allahu Akbar. Masya Allah. Tapi itu benar-benar kan memberikan jawapan kepada kita. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki jadi, Betul. pasti jadi. Pasti jadi. Tapi kalau Pasti Allah kata jadi. tak jadi, takkan jadi. Masya Allah. Betul Ustazah Su. Ustazah Su mungkin Ustazah boleh share. Subhanallah, nanti kan kita nak pergi pada Ustazah Muzayyana sebab kita ni pun kena buat persiapan nak untuk solat maghrib. Ustazah Su mungkin boleh kupas kan kuasa doa, sebab kita berada di sini sebenarnya sebab doa. Sama ada doa ibu dan ayah, nenek moyang kita yang doa nak cucu zuriat keturunan jadi zuriat yang soleh-solehah. Sebab tu kita tak boleh bangga dengan apa yang kita ada hari ni. Kita tak tahu apa doa nenek moyang kita, apa doa ibu dan ayah kita dalam tahni, dalam waktu malam dan sebagainya, dengan doa guru-guru kita dan sebagainya. Jadi kuasa doa, pengharapan dengan Allah, juga doa sekian-sekian. Jadi mungkin Ustazah Su untuk kita pegang pada malam ini, muslimin-muslimat di sini petang ya, sekejap lagi maghrib. Kupas sikit berkenaan dengan mungkin bagi kita ni Ustazah Su doa tu mudah nak faham, tapi bagi setengah orang
masih lagi ada yang baru nak belajar. Macam mana nak berdoa? Wallahualam. Silakan Ustazah. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustazah jawablah persoalan kepada Ustazah Asma kan. Ustazah nak share sebab Ustazah datang sini dalam keadaan period kan. Ya, ya. Satu benda yang Ustazah nak tekan sangat. Okay? Sebab mungkin orang akan kata bahawa apalah sebab dalam grup yang orang yang period datang ke Madinah kali ini, kali pertama dia datang, hari pertama dia datang haid. Bayangkan, subhanallah, dia kata, saya rasa macam kosong, dia kata kan. Tak boleh masuk masjid Nabawi. Bayang masjid, tak boleh masuk, tak boleh nak buat apa. Apa yang Ustazah buat, Ustazah kata apa? Di sinilah pentingnya ilmu. Apabila Ustazah bawa mereka, hidupkan mereka dengan ilmu, ada majlis ilmu kan, walaupun kita susun, Allah tu susun cantik. Dia bagi kita Ustazah dalam keadaan uzur kan, untuk menyusun kepada tim-tim yang tak boleh uzur ni, yang tak boleh solat ni kan. Jadi biar dia rasa, ya Allah, baru saya rasa saya syukur sangat. Sebab Allah nak bersihkan kita ni untuk pergi bawa umrah. Niat kita datang adalah umrah. Itu niat fokus pertama. Betul. Jadi apabila kita terhalang untuk masuk masjid, kita akan rasa, ya Allah, hari ini kau halang aku daripada masuk masjid-Mu, ya hai Allah. Betul. Jadi bersihkanlah jiwa-jiwa kami, wahai Allah, untuk kami benar-benar mendapat umrah yang mabrur. Allah nak bersihkan hati kita ni, untuk merasakan bahawa kalau hari ini engkau tak layak untuk masuk masjid, wahai Allah, tapi layakkanlah aku untuk mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin kita akan rasa benda ni ilmu lah penyelamat kepada kita. Betul. Sebab dia kata, walaupun tak boleh tak dapat masuk masjid, tapi saya dapat ilmu. Suatu benda yang sangat berharga, menuntut ilmu di bumi Madinah. Dan itu antara hikmah besar. Ustazah pun datang dalam keadaan uzur. Dalam keadaan uzur. Mungkin peringkat awal Ustazah pun rasa, ya Allah, tarik uzur. Rupanya Ustazah pun jadi syukur menjadi asbab untuk orang lain rasa bahagia. Ya. Sebab apa dia sebenarnya tak juga. Bukan tarik uzur sebenarnya. Memang maha besarnya Allah. Maha besarnya Allah. Saya jemput Ustazah Suraya sebab sepatutnya tarikh kami waktu saya uzur. Jadi saya cari sahabat-sahabat yang bukan sama dengan kita. Allah takdirkan terbalik pula Ustazah Suraya. Ya, uzur dan Ustazah pula. Masya Allah. Tapi seronoklah bekerjasama tu. Masya Allah Akbar. Jadi benda ni Ustazah melihat bahawa pertama belajar melihat bahawa kasih sayang Allah dalam setiap urusan. Betul. Allah letak setiap orang tak pernah salah. Betul. Allah bagi ujian dalam hidup kita juga tak pernah silap. Betul. Semuanya tepat apa yang Allah takdir. Jadi di sini Ustazah menjawab kepada apa yang Ustazah Asma Harun kata, iaitulah doa. Apabila disebut doa, doa ini tak perlu untuk kita kata okey, saat mana, masa mana, kan, untuk yang kita kena angkat tangan. Doa itu ada satu lintasan gerakan daripada hati kita. Contohnya kita tengok, kan tak? Kita tengok Yus, wahai Allah, tunggu terdetik dalam hati aku. Wahai Allah, berikanlah sebagaimana Engkau memberikan kesabaran kepada dia, kuatkan kesabaran aku. Kita tengok kepada orang lain, contohnya kita tengok ilmu kepada Ustazah Asma Harun. Contohnya kan, kita kata, wahai Allah, sebagaimana Engkau memberikan ilmu kepadanya boleh sebar kepada orang lain, jadi berikanlah juga kepada aku untuk dapat ilmu. Sebab ilmu dia takkan dapat macam ni kalau hati kotor. Betul. Macam mana nak cerita tu? Jadi, nak bersihkan hati dengan ilmu balik. Jadi tengok saja orang, terus kita kata, aku nak benda tu. Jadi nak tu kita minta dengan Cemburu Allah. yang sihat. Ini benda paling penting. Tengok saja anak-anak, tengok orang kan. Contohnya kita tengok anak kecil. Wahai Allah, jadikanlah anak-anak aku adalah anak-anak yang saleh. Tengok anak tu doa untuk anak kita. Betul. Tengok orang ni tu doa tu. Bayangkan. Kuasa doa. Subhanallah, inilah kita sebut doa yang sangat terbaik. Jangan tunggu waktu nak berdoa. Betul, macam Ustazah Musayyana sebut tadi. Kadang masyarakat kita sempit kan. Berdoa, ambil wudu, ada kilat baru angkat doa. Pada masa tu mungkin hati kita lalai. Tapi bila hati kita disentuh sesuatu, jangan biar berlalu begitu tanpa diikat dengan doa. Ya, betul, hidayah. Saya selalu share dengan jemaah saya cakap, Ustazah bukan beribu ayah kan. Kadang orang menjangka macam tu, Ustazah mak ayah Ustazah mesti orang beluk tanya kita macam itulah, mesti seorang ulama. Tak. Tapi bila kita tak pernah jemu lisan, bila jumpa je, walaupun jumpa hari-hari, mak tolong doa. Kadang-kadang kita ada projek yang mak kita tak faham pun kalau kita cerita, mak tolong doa.
Nak doa apa? Mak doa je yang baik-baik. Doa je yang baik-baik untuk dunia akhirat. Mak ni bukan doa untuk hari ni je. Untuk sampai mak mati ataupun kau mati. Sampai bila-bila. Sebab kita nak jumpa balik dalam syurga. Sebut saja kalimah tu. Dan kadang-kadang dia mungkin rimas kan. Mak doa. Tak payah suruh doa lah. Mak tengah goreng ikan pun nampak muka kau. Maksudnya? Minta Doa di sepanjang masa. Minta doa. Tengah sidai baju pun doa untuk kau. Betul tak, Mak? Jadi peranan seorang anak memang kena minta selalu Minta doa sampai doa. mak tu terbayang-bayang. Ha. Ustaz Su, tambah sikit lagi pasal doa sebab ada orang tanya. Ada doa macam tu ni tapi Allah tak makbul lagi. Okey, kalaulah kita tengok satu dalam Quran ada satu surah namanya surah Al-A'raf. Kan? Apa di surah Al-A'raf adalah satu anugerah yang disebut sebagai tempat tinggi. Tapi tempat tinggi ni disebut kalimatnya Arafah. Arafah ni maknanya mengetahui. Kan? Allahu akbar. Pelik kan? Tempat tinggi tapi orang tahu. Maksudnya orang ini dia ada ilmu. Tapi apabila dia buat dalam masa yang sama dia ada ilmu tapi dia buat dosa. Allahu akbar. Dia ada ilmu, dia buat dosa. Jadi ilmu yang dia buat, pahala yang dia dapat tak mampu untuk cover. Dia hanya cukup-cukup makan. Oh, itu yang kata golongan Al-A'raf. duduk tengah-tengah duduk antara tengah-tengah syurga dan syurga dan neraka neraka. tu. Ya. Takutnya maksudnya beban orang yang tahu ni. Jadi bayangkan dosa yang dia buat dengan ilmu yang dia ada, dengan amalan dia yang dia buat. Kadang-kadang kita tak sempat nak beramal. Betul tak Ustazah Asma? Betul. Mengajarnya pandai. Betul tak? Orang yang lain mungkin kita sebut okey zikir benda ni untuk sebanyak ni. Dia mampu untuk buat. Tapi kita yang sebut ni tak buat-buat pun. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi golongan Al-A'raf ini dia ada ilmu. Apa ilmu dia? Ilmu dia adalah doa. Ilmu yang saya nak sebut tu adalah doa kan. Setiap kali dapat satu dia nak doa. Ya Allah tengok. Allah sengaja ketemukan kita dengan orang-orang yang hebat. Kan? Orang hebat macam contohnya orang ni OKU. Orang hebat ni sebenarnya. Jadi kita kata dia, ya Allah kenapa Allah ketemukan aku dengan orang macam ni? Allah nak bagi aku dapat kekuatan dulu sebelum aku menempuh sesuatu yang lebih hebat. Masya-Allah. Jadi pada masa itu apabila kita doakan, ada doa yang kamu belum makbul. Masya-Allah. Kita minta sesuatu kan? Sebab mesti kita akan berjumpa dengan banyak ragam orang dan kita banyak doa. Tapi doa kita ada belum yang dimakbulkan oleh Allah. Dan Allah simpan doa ini untuk golongan Al-A'raf. Kita boleh tanya Yus kot. Agak-agak Yus rasalah kan. Kita mungkin boleh tanya kot. Tak salah ke Ustazah kita tanya macam ni. Boleh insya-Allah. Agak-agak Yus lah. Amalan Yus yang manakah agaknya yang menyebabkan doa Yus diangkat oleh Allah macam mimpi. Sampai sekarang dia masih sebut macam mimpi Yus ada dekat Madinah sekarang dengan kaki yang tidak berfungsi sahabat. Tadi Ustazah Asma ziarah saya berpindah ke bas Yus. Kami ada 4 bas. Yus duduk bas 2. Sebenarnya saya pimpin bas 1 tapi saya pergi dekat bas 2. Ya Allah, ya Tuhanku, saya minta izin Yus untuk buat video tapi saya tak share dekat mana-mana. Jadi saya sebut, ya Allah macam tu nak menguruskan Yus. Tapi bila Yus dah duduk dekat kursi rodanya, Masya Allah, semoga semua mereka ni disyurgakan oleh Allah. Jadi kita nak sebut lisan dia tu bercakap yang baik-baik. Jadi macam mana kita nak say thank you dengan Allah, bahasa mudahnya macam tu, kalau kita tak berterima kasih dengan manusia. Kita tak reti macam tu. Kok Yus boleh share semoga Allah jagalah hati kita sahabat-sahabat, sebab saya kagum bila cara Yus menulis amalan dia, zikir dia. Saya pernah cabar dalam Facebook saya sehari istighfar 10,000. Orang pertama yang respon saya punya tu, saya dah buat yang Ustazah Zai. Hati saya ni, ya Allah, dia dah buat 10,000 istighfar. Kita yang tak dapat, orang lain dapat kan? Kita baru baca dalam. Okey Yus, insya-Allah. Yang mana agaknya Yus, kami pun nak doa macam Yus juga ni. Nak dapat juga kekuatan hati seperti Subhanallah. Okey, dah dapat kekuatan hati. Yang pertama, jaga tajud. Tajud, jaga sungguh-sungguh. Itulah kekuatan. Jaga sungguh-sungguh. Allah akan bagi kita kekuatan yang lebih. Dan Allah akan bagi kita ketenangan hati. Kita akan jadi yakin sungguh-sungguh dengan Allah. Akan kuat pergantungan kita dengan Allah. InsyaAllah, jaga tajud. Dan selawat banyak-banyak. Logik akal kita kata orang macam Yus dalam keadaan serba kekurangan. Ustazah ni jahil sahabat-sahabat, tapi nak cakap juga, rasa tak payah tahajud pun boleh syurga dah kot. Betul. Kita ni yang belum tentu syurga, tak ada layak untuk disebutkan syurga.
tahajud 2 rakaat tu pun subuh 6.30 pagi pun kita masih tak nak tahajud lagi. Macam mana tu? Masya Allah. Allah dah lewatkan waktu subuh. Allahu Akbar. Sebab tu saya kata saya nak belajar sesuatu dengan you. Saya sanggup bertemu dengan beliau. Bawa ke sini lagi. Masya Allah. Ini bukan sebab Ustazah Zai, sahabat-sahabat yang ramai menonton. Tapi ramai orang yang berhajat nak menunaikan impian Yus untuk datang ke sini. Saya boleh sebutkan sekali lagi, kita boleh mengikuti penulisan Insan Pilihan Allah ini melalui Facebook Yusniza Yaziz. Yusniza. Yes, lepas tu baru-baru ni Ustazah ada projek buku dengan PTS Publication. Ustazah ceritalah sekali dekat cuba editor semua follow Facebook Yusniza Yaziz. Kita ketengahkanlah tulisan dia sangat mendidik jiwa para muslimat supaya mendidik jiwa cintakan ilmu, amalan-amalan zikir, amalan-amalan ni, dan belajarlah daripada orang yang tak sempurna di mata kita. Sahabat-sahabat kita dekat ruang komen ni tak sebut mengesok di dunia, berlari di akhirat. Tapi mereka kata menjulur di dunia, terbang di akhirat. Yus, meremang bulu roma saya. Masya Allah Tuhan. Amin, amin. Masya Allah, muslimin muslimat memandangkan waktu kita yang semakin suntuk. Tapi mungkin juga satu sebenarnya memang nak bagi kepada Ustazah Su, dek kamera. Sebab tadi kan Yus kata kekuatan tu ada pada tahajud kan. Jadi Ustazah mengajaklah kepada sahabat-sahabat yang nak memberikan kekuatan. Kalau kita seorang-seorang mungkin kita akan rasa alah nantilah kan. Sebab tu Ustazah buat satu grup iaitu Google Meet pada jam 5.30 pagi. Setiap hari untuk tadabbur. 5.30 pagi. Setiap Allah, hari. setiap hari. Cuma Ustazah stop untuk datang Madinah ni lah. 5.30 sampai subuh. Sampai subuh. Jadi kita akan buat tadabbur setiap pagi supaya untuk kita buat muhasabah. Jadi siapa yang nak 5.30 mesti dia kena bangun tahajud dulu. Takkan dia bangun untuk buka Google Meet. Betul tak? Betul. Jadi Ustazah memang klik sebab masa tu subuh pukul 6. Jadi kita ambil setengah jam. Macam mana nak Google Meet tu Ustazah bagi tahu? Jadi kita akan ada bagi link nanti share lah. Maksudnya di Facebook Ustazah. Dia tak pakai Google Meet. Saya faham Google Meet, tapi dia orang macam mana nak dapat link tu? Mungkin dia orang kena follow FB. Bukan FB, dekat kami ada Telegram iaitu Kongsi Tadabbur. Kongsi Tadabbur. Mak Surah Ustazah Suraya. Dia ada satu Mak Surah Ustazah Suraya, boleh join kat situ. Link yang sama. Maknanya kita tak pernah ubah link tu. Ya. Kadang-kadang orang kita ni dah ada nak mudah lagi. Mungkin Ustazah Suraya boleh sharekan link tersebut contohnya di Facebook ataupun link untuk masuk ke Telegram tu. Jadi boleh Ustazah bagi tahu FB Ustazah. Sebelum tu tuan-puan sekalian, Ustazah Suraya ni dia ada Allah berikan ilham dan kemahiran dalam tadabbur Al-Quran. Sebab itu saya bukan kadang-kadang lah, bila dengar cara Ustazah Suraya syarah satu tadabbur Al-Quran, saya biasa bila dengar mesti dapat ilmu yang baru, dan saya rasa malu sangat dengan Ustazah. Ya Ustazah, sungguh. Jadi tuan-puan kalau nak cari guru perempuan, maksudnya untuk belajar mentadabbur dan memahami Al-Quran, boleh follow FB Ustazah Suraya. Kongsi Tadabbur. Nama FB tu Kongsi Tadabbur. Okey. Ustazah tak letak nama Ustazah. Okey, tapi ada FB personal kan? Personal ada, tapi personal tu bukan untuk kuliah. Bukan untuk kuliah. Jadi Kongsi Tadabbur. Dekat ke jauh? Kongsi Tadabbur. Kongsi satu, Tadabbur satu. Dia profil takut orang tertukar, takut ada yang lain. Page. Dia profil gambar? Gambar Ustazah. Gambar Ustazah. Kita dah jumpa mem. Kita kena ambil peluang ni kenalkan asatizah kita. Ustazah Muzana tak payah dikenalkan. Okey. Kongsi Tadabbur. Nampak ya gambar Ustazah, kita follow sebab tidak ada cahaya yang lebih terang melainkan cahaya Al-Quran. Ya, cahaya Al-Quran dengan hadis Nabi. 5.30 pagi. 5.30 itu cabar untuk diri sendiri sebenarnya. Betul Ustazah. Sebab Allah sebutkan dalam surah Al-Muzammil, apa perlu kita buat pada waktu pagi, pada waktu tengah malam? Warattilil Qur'ana tartila. Kita baca Quran. Tartil itu maksudnya kita baca dengan kita faham. Jadi sebab tu Ustazah bawa memahami satu ayat sahaja. Setiap pagi ambil satu ayat. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan kata-kata akhir, walaupun sering, kata-kata akhir daripada Mama, apa saja nasihat kepada orang yang sedang menonton? Masya Allah. Sebagai seorang ibu ke, wanita ke. Lagi semangat. Saya tak dapat bayangkan, senyum je Masya Allah. Memang daripada kenakan Kedah tu, senyum
Mama, ni je lah. Senyumlah macam tu nasihatnya Mama. Walaupun dalam hati ada tangis. Oh. Sebut siapa ke apa ke ujian Allah ni macam mana ke. Itulah nak buat macam mana kan, nak ujian Allah. Dan reda je lah. Faham dah Ustazah Asma bila orang Kedah, orang utara kata nak buat macam mana. Faham sungguh. Maksud kadang walaupun sebut nak macam mana, ada orang dia faham ayat tu macam mengeluh, macam macam mana. Tengok Tapi tindakan dia lah pula ya, lepas tak tu. maksud saya. Tapi bagi saya lah, bila ibu ni sebut nak macam mana, itu isu itu sebenarnya bab akidah. Akidah kita faham, kita sebenarnya tak ada daya, tak ada upaya. La haula. Kita sebenarnya nak macam mana, memang tak ada pilihan lain. Itu bukan ayat mengeluh daripada seorang ibu yang telah menempuh 42 tahun ni. Itu adalah ayat kekuatan akidahnya, bahawasanya kita manusia la haula wala quwata illa billah. Nak macam mana? Memang tak boleh lawan dah takdir Allah. Maka datanglah redha dan senyum selalu. Senyum manjang. Masya Allah. Ustazah Muzayanah, sebelum Ustazah kena kesimpulan, jadi kita dengar kesimpulan sikit daripada Yus. Masya Allah, silakan. Dan ini bukan terakhir tau. Ada banyak siri lepas ni. Masya Allah, ini permulaan. Alhamdulillah. Okay, kesimpulannya, apa saja yakin pada Allah. Apa yang Allah takdirkan pada kita, yakin itu yang terbaik untuk kita. Dan doa kita kena yakin Allah akan makbulkan. Yakin sesungguhnya Allah akan makbulkan. Dengan Seronok cara tak Yus duduk kat sini? seronok ya Allah, tak tahu nak cerita ya Allah. Seronok. Nak duduk sini terus. Betul. Betul. Kalau dapat duduk sini ya Allah, seronok ya. Sebab apa dia sangat teruja, dia dah lama sangat mengimpikannya. Subhanallah. Subhanallah, makasih sangat. Walaupun pendek, tapi perkataan yakin ini takkan terbit bagi kita ni. Ustazah nak sebut yakin janji Allah, yelah kita ni dah diberi di dunia lagi. Apa yang kita nak. Tapi banyak yang pada tubuh Yus ni sebagai tanda syukur dan sabar, yakin janji Allah nanti boleh berlari dan terbang di syurga. Ustazah Zai sebagai penutup, Masya Allah Ustazah, silakan. Baik. Disebabkan kami nak pergi maghrib, sahabat-sahabat, maka kami terpaksa berhenti. Kalau tidak kami sambung subuh besok pula. Okay? Jadi Masya Allah, tabarakallah, saya rasa sangat bahagia bila memberi bahagia kepada orang lain. Masya Allah. Jadi tolong untuk kita membersihkan hati, jangan sibuk dengan apa yang orang beri pada kita, tapi sibuklah dengan apa yang kita beri pada orang. Sebab saya melihat dengan mata saya sendiri betapa bila you sekeluarga rasa seronok dan banyak sangat cerita-cerita nak datang Mekah positif COVID, isterinya bagaimana ditinggalkan sebagainya. Saya nampak demi Allah hanya yang menekuni ilmu jawapannya melapangkan dada. Yusniza juga adalah satu bukti bagi saya betapa orang yang tak pernah berpisah dengan majlis ilmu, dan kata Imam Syafi'i, ilmu itu adalah yang bila dapat satu terus amal satu itu. Jangan tunggu timbun, akhirnya kita tak amal satu pun. Itu yang paling menakutkan, kita duk bercakap pasal ilmu tapi kita tak buat pun. Kita tak ubah pun diri kita. Okay? Yus tetap macam ni, insya-Allah sampai ke dalam syurga. Tapi apa yang berubah bagi Yus? Pengetahuannya, ilmunya. Sebab rupanya datang daripada cemburunya Yus, tengok orang boleh pergi majlis ilmu. Tapi dalam PKP, kami semua kenal Yus sebab PKP. Sebab banyak kuliah-kuliah online. Saya naik macam, bahasa boleh ke Yus nak sebut? Naik muak jugalah. Nama Yus ni saja. Tapi tak jadi muak sebab dia menulis tu, kita duk rasa macam kita dengar balik apa yang kita cakap tu. Sebiji-sebiji. Subhanallah. Okey, itu sahaja. Terima kasih banyak. Terima kasih semua yang sama-sama menonton. Kita saling mendoakan. Kami di Haramain, insya-Allah. Salam juga daripada sahabat-sahabat ustazah kita. Masya-Allah, mereka menonton sama. Ustazah Mumtazah, Ustazah Nurul Iman, Ustazah Aqidah Mawardi, sama-sama menangis dengan kita di sini semua sekali dalam grup ustazah kita. Dan insya-Allah yang kita buru adalah title wanita syurga sebenarnya, walaupun tak layak. Tapi insya-Allah moga-moga di situlah tempat pertemuan kita, saling memperingatkan, saling mendoakan, saling berkasih sayang, kerana syurga itu tidak dihuni oleh orang yang di dadanya ada setitik kebencian. Ampun maaf zahir batin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kekanda Yus, Ustazah Muzayanah, Mama, dan pada Ustazah Suraya.
Terima kasih pada semua yang hadir bersama-sama. Di belakang ni ada ramai ni yang menjadi latar belakang, yang menjaga. Nanti kan kita nak tunjuk sikit, yang banyak bantu Yus, datang je, kita nak babai gitu je. Subhanallah. Mungkin ini sepupunya. Masya Allah, sini. Sini Yus. Ini yang banyak bantu Yus, sepupunya. Masya Allah. Namanya siapa? Nama Linda. Linda. Daripada tadi Linda Sat nak saya cakap. tengok menangis je. Yus kata yang nak tolong saya, sepupu saya ni kuat, badan okey. Saya terkejut tengok macam ni. kecil. Terkejut. Tapi nak cerita semangat wajar lah ni. Boleh dokong sepupu ni, subhanallah. Allahu akbar. Boleh dukung. Tak adalah dukung tapi Boleh dibantu, bantu, boleh apa, subhanallah. dibantu oleh apa? Pakcik, Pak Teh apa semua lah. Ya tu Mak Teh, Mak Teh. Sekali Mak Teh, Masya Ya, Allah. memang saya belakang sikit. Masya sikit. Allah. Saya sebenarnya kagum Keluarga sebab ni. kalau adik-beradik mungkin yelah ni sepupu. Ini mak tehnya, maksudnya adik mama. Ada arwah ayah. Ayah, Tapi muka seiras dengan mak. Suami saya adik dia. Adik ipar mama. Oh, maksudnya ipar. Tapi ipar pun Masya Allah sama-sama. Ini keluarga hebat, keluarga contoh, keluarga yang sama-sama berjuang untuk dapat redha Allah kan, untuk menjaga amanah Allah, wanita ciptaan Allah yang istimewa. Mak Teh. Okey. Apa Mak Teh dah kena buat kesimpulan. Saya ni tutup majlis je lepas ni. Yus asbab untuk orang yang masuk syurga. Ya. Saya memang suka bantu Yus. Saya berdoa hari-hari supaya ada yang menolong Yus. Apa orang kata, setiap hari saya mohon ada seorang lelaki yang bantu Yus ke sini. Masya Allah. Tuhan makbulkan doa saya. Suami saya terbuka hati. Padahal adik-adik dia, abang dia tak nak. Saya doa hari saya, abang nak pergi tak? Dia diam, buat tak tahu je ke saya. Saya kata, ya Allah, ya Tuhan, satu hari, ya Allah, bukalah hati suami aku. Masya Allah. Lepas tu suami saya kata, tak ada kawan. Tak apa, kita bawa anak kita Kamil. Subhanallah. Saya dah faham sekarang. Suami Mak Teh adalah adik mama. Jadi Mak Teh ni doa sebab Yus ni betapa kuatnya doa tadi. Ku kata doa beri seorang lelaki sebab yang duk semangat perempuan ni. Yang tenaga terhad ni. Jadi Macam mana doa pun Mak perlukan Teh duduk lelaki. fikir. Perlukan tenaga lelaki ni kan. Saya kecil, saya tak mampu nak dukung dia kan. Jadi akhirnya Allah beri dua lelaki. Dua anak saya dengan suami saya. Allahu Akbar. Dan sebenarnya kuliah-kuliah online yang dengan Ustazah menemukan Yus dengan seorang lagi sepupunya yang daripada umur Yus 5 tahun tak bertemu. Tapi di usia Yus 5 tahun tak bertemu sebab bersama-sama dalam majlis ilmu mereka bertemu dan baru ni dia hantar Yus keluarga pergi ke LIA. Jadi saya rasa macam kuasa kita berada dalam majlis ilmu yang penuh berkat. Betul Ustazah. Jadi itulah kesimpulannya, muslimin-muslimat, ilmu menyatukan orang-orang yang mencarinya. Siapa yang mencari harta akan mengumpulkan pencari-pencari harta pada satu titik. Orang yang mencari syurga, Allah akan satukan pada titiknya yang sama. Orang yang melakukan dosa dan maksiat lalu ingin berubah, Allah akan satukan bersama dengan jalan-jalan orang yang ingin kembali kepada Allah. Jadi orang yang mencintai ilmu akan bertemu dan disatukan. Dan kita tahu bagaimana tingginya kedudukan orang yang bukan alim, bukan semestinya dia ulama, tapi orang yang mencintai ilmu. Ilmu itu cahaya dan cahaya ini tidak akan masuk kepada hati yang bermaksiat. Jadi mudah-mudahan kita belajar sesuatu pada malam ini. Saya tahu Ustazah Zai memang tekan pada awal pentingnya ilmu, bagaimana boleh memiliki hati yang sabar, redha dan segala hati yang kita inginkan. Kita tak akan dapat melainkan melalui jalan ilmu. Alhamdulillah, muslimin muslimat, wa syukurillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Kita tangguhkan majlis ilmu kita yang kita kasih, yang kita sayangi, yang menyebabkan air mata kita tumpah. Mudah-mudahan air mata ini kerana Allah dan menjadi perisai pada api neraka Allah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.